Baiklah, kita ke lintas langsung negeri-negeri. Pelanjutan PKPB sehingga 26 April dibuat selepas penilaian di lapangan dan lebih 900 individu terima vaksin COVID-19 untuk fasa kedua. Itu antara laporan dari Bumi Kenyalang. Laporan penuh kita bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nolela. Salam sejahtera dan salam hormat. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 13 sehingga 26 April ini dibuat setelah melakukan penilaian di lapangan selain mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di Sarawak. Dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Kuching, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, walaupun perbahasan untuk mengenakan PKP di Sarawak hangat diperdebatkan, namun beliau berharap rakyat harus yakin dengan keputusan JPBN. 70 Jelas Ketua Menteri, sekiranya PKP dilaksanakan, ia akan membebankan banyak sektor dan industri termasuk lebih ramai yang hilang pekerjaan serta kesan teruk kepada tenaga kerja yang menjejaskan ekonomi negeri. Perbahasan mengenakan MCO PKP berbanding CMCO iaitu PKPB semakin hangat akhir-akhir ini. Dan saya meyakinkan anda bahawa SDMC telah membuat penilaiannya di lapangan dan telah menjelaskan bahawa sepanjang pengalaman mereka dengan PKP di Sibu, mereka mengalami kesukaran dari segi penguatkuasaan. Walau bagaimanapun, Datuk Petinggi Abang Johari menggariskan beberapa prosedur operasi standard untuk PKPB yang perlu dipatuhi, iaitu PKP diperketatkan terus dilaksanakan di kawasan yang mempunyai jangkitan COVID-19 tinggi. Seterusnya, kawalan perjalanan rentas daerah juga diperketatkan, iaitu hanya perkhidmatan penting dibenarkan melintasi zon berkuat kuasa hari ini dengan kebenaran polis. Kerajaan negeri juga memutuskan untuk meneruskan jejak uji, kuarantin dan isolasi apabila terdapatnya kes positif dan mengekalkan tempoh kuarantin 14 hari bagi yang memasuki Sarawak untuk mengelakkan lebih banyak kes import COVID-19. Baik, dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng turut mengumumkan bahawa sekolah-sekolah di zon merah di negeri ini diarahkan tutup sementara. Penutupan sementara selama 14 hari berkuat kuasa esok ekoran kes jangkitan di sekolah yang membimbangkan. Mulai esoklah di kawasan merah. Semua sekolah. Kerana kita nampak ada jangkitan di kawasan sekolah yang boleh jangkit kepada ibu bapa atau ibu bapa yang menjangkit kepada anak sekolah. Ada pula guru yang menjangkit anak sekolah. Dan di kawasan yang merah ini, demi kesihatan anak dan juga masyarakat, Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk menutup semua sekolah di kawasan merah. Sementara itu, bagi premis makanan di zon merah yang sebelum ini dibenarkan beroperasi sehingga pukul 12.30 malam, juga diarahkan tutup operasi pada pukul 10 malam serta-merta. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Stadium tertutup Sibu dijadikan pusat pemberian vaksin PPV bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua di negeri ini. Untuk perkembangan di sana, kita bersama Medalina Jawai Steven. Silakan Medalina. Terima kasih rakan di studio RTM Kuching. Baiklah, saya kini berada di stadium tertutup Sibu. Bermulalah fasa kedua bagi program pemvaksinan COVID-19 di bahagian Sibu pada hari ini. Dan ketika ini bersama saya ialah Dr. Deborah Pikngadan, Pegawai Kesihatan Keluarga Bahagian yang juga merangkap penyelaras program vaksinasi bahagian Sibu. Selamat petang, salam sejahtera Doktor. Selamat petang. Baik, Doktor, boleh perincikan sepanjang program yang berlangsung dari pagi tadi?
Baiklah, pada hari ini 19 hari bulan kita telah memulakan fasa kedua kita di bahagian Sibu dengan pembukaan pusat vaksinasi iaitu di Sibu Indoor Stadium yang merupakan yang terulungnya lah untuk bahagian Sibu, di mana kita menerima 775 penerima vaksin yang telah dinotifikasi melalui MySejahtera, tapi yang kita akan beri pada hari ini adalah 924 vaksin yang kita akan memberi. Baik doktor, siapakah penerima vaksin pada hari ini dan kategori manakah yang akan menerima vaksin pada hari ini? Okey, bagi kategori untuk hari ini mereka merupakan fasa kedua, iaitu mereka yang berumur 75 tahun ke atas, dan mereka juga terdiri daripada mereka yang sihat dan juga mempunyai comorbidity, iaitu mempunyai penyakit-penyakit kronik. Juga termasuk dalam penerima vaksin pada hari ini adalah terdiri daripada mereka yang frontliners, iaitu KKM dan juga non-KKM frontliners. Dan juga vaksin yang digunakan pada hari ini adalah jenis Pfizer. Jadi kapasiti untuk hari ini adalah 1,600 sebenarnya ya, yang boleh menerima, tetapi yang jumlahnya 924 sahaja yang akan menerima vaksin hari ini. Baik doktor, untuk bilakah program seumpama ini akan dijadualkan semula di bahagian Sibu? Baiklah, untuk program hari ini ia adalah untuk sehari sahaja, dan jadual yang akan dijadualkan kita menunggu arahan seterusnya daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk fasa yang seterusnya. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi. Terima kasih. Baik, sekian saja laporan saya dari Stadium Tertutup Sibu. Medalina Jawai Steven, berita RTM kembali bersama rakan studio di RTM Kuching. Baik, terima kasih Madalina. Dalam perkembangan sama, lebih 900 individu di Sibu disenarai menerima vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua hari ini. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai mendedahkan daripada jumlah itu kira-kira 800 individu melibatkan warga emas, manakala selebihnya adalah petugas barisan hadapan yang belum menerima suntikan vaksin pada fasa pertama. The most important is actually, of course, this involve elderly, okay, involve warga emas. The process is a bit slow, as you know, so but more importantly that we are careful because of any adverse events happen. Okay, we do not know, but we are all ready for that. We have a corner for emergency, and we have a doctors around. We also have an ambulance around. Dr. Anwar yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka ditemui pemberita selepas merasmikan pusat pemberian vaksin di Stadium Tertutup Sibu. Setakat ini lebih 200,000 individu atau hampir 80% penduduk di daerah Sibu layak menerima suntikan vaksin telah berdaftar. Tiada sebarang pergerakan mahupun aktiviti berlaku di Taman Mesra Bako selepas Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan susulan peningkatan kes positif COVID-19. Tinjauan RTM di kawasan tersebut hari ini mendapati suasana sunyi di kampung berkenaan apabila semua penduduk diarah berkurung dalam rumah masing-masing. Pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia melakukan kawalan ketat di semua pintu keluar masuk bagi memastikan tiada penduduk dan orang luar meloloskan diri dari kawasan kuarantin. Semalam, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengumumkan pelaksanaan PKPD di 4 kawasan melibatkan daerah Sarike, Pakan dan Kuching. PKPD di Sarike melibatkan 2 rumah panjang iaitu Rumah Tang di Teluk Batu Bintangor dan Rumah Naning di Sungai Baji, kedua-duanya bermula 16 hingga 29 April. Sementara itu, PKPD di Rumah Juni di Ulu Pandanum, Pakan bermula Sabtu lepas hingga 30 April. Manakala PKPD Taman Mesra Bako di Kuching bermula semalam hingga 1 Mei. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Bu Mawi.